bertutur kita, malaikat ada di sisinya tu, malaikat raqib senantiasa mengitai-ngitai. Atid yang melazimi semua. Hak wong campik tak ada tempat-tempat ya. Hak ni duduk sekali dengan kita semua dah. Dah itu kan. Sebab itulah perlu kita senantiasa ingat. Maka alhamdulillah jadi setengah daripada kita rebut kesempatan. Ini dia di antaranya lah. Bagi orang yang boleh rebut tu begitulah. Dan begitu juga balik kita sendiri ni pun rebut juga. Siapa sanggup tinggal sebenarnya hari ni mengajar tak biasa duduk minggu sejak pada mana-mana lagi. Tapi oleh kerana permintaan dan berserta maka sanggup juga mengijah-ijahkan masa supaya rebut. Betul. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala majlis ini kita teruskan, semoga-moga izin Allah Subhanahu wa taala dan berpanjangan. Baik, pada hari ini kita sambung setelah kita mulai kitab pada dua yang minggu telah kita lalu. Ini kita sambungnya pada kata suratul Fatihah. Kita ambil situ selalu. Adapun tentang muqaddimah tu nanti kita balik-balik mari. Dia bertemu tempat bercara kita balik mai tengok di muqaddimah. Dia sebut tentang makna Islam, makna iman, makna ihsan. Dia akan sebut tu kita pergi depan kau balik mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Berkata oleh pengarang muallif al-alim al-fadil Al-Hajj Muhammad Sa'id ibnu Umar. Dia adalah orang Kedah. Qadi Jetera Kedah. Suratul Fatihah Makkiyatun. Ini surah yang dinamakan dengan Al-Fatihah. Kita sangat-sangat maklum surah ini. Kita ingat dari kecil lagi. Surah Al-Fatihah dan dipanggil juga surah Fatihatil Kitab, pembukaan kitab. Kita buka dengan dia, dan kita nak mula apa pun mula dengan dia. Jadi Fatih ni asal maklum baik kelimah daripada Fataha, arti buka. Maka hak mula-mula buka itulah. Buka dengan makna mula. Sebab kita selalu guna kalau kita kata pondok tutup, sekolah tutup, nak buka bila? Apa makna nak buka? Nak buka pondok, buka sekolah bila? Apa makna? Makna nak mulai mengajar bila? Dah itu kan? Ini pas-patulah surah ni lah surah Al-Fatihah, surah pembukaan. Siapa kita dalam solat, dalam sembahyang mana pun tak tinggal surah ni. Hak lain tu merupakan sunnah. Anak baca, disunat baca, tak mau baca pun tak apa. Adapun surah ini mesti dibaca. Walaupun semai sunat pun mesti dibaca. Dengan makna kalau tidak baca tidak sah. Belum. Maka surah Al-Fatihah juga panggil Ummul Quran, pun panggil juga ibu bagi Quran, mak bagi Quran. Soalannya segala ayat Quran yang 113-14 surah, surah Fatihah lah merupakan ibu Quran. Sebab dia mengandungi dalam 7 ayat tu, mengandungi segala isi kandungan dalam Quran. Dan panggil juga surah Fatihah ni surah Syifa, penawar. Rupiah, jampi. Sebab tu kadang-kadang kalau orang tu berhajat minta tolong dengan kita, tolong sikit amun ni uzur atau gua nak minta tolong ikutlah kau baca Al-Fatihah tu. Tak payah tak pandai tak ada siapa pandai ingat gitu.
Nah, tak ada siapa pandai. Mereka hak berasa pandai, dia belajar cara bomo, payah dia berasa tu dia pandai. Ada pun kita hak tak belajar ni tak pandai, minta maaf tak pandai. Tolonglah, tolong kita ambil air mai sikit atas. Tapi tak sama air pun tak apalah. Baca Al-Fatihah. Panggil surah Syifa. Dan sebagaimana pernah berlaku di seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia satu rombongan lalu dalam suatu musafir singgah satu kampung. Tiba-tiba ahli kampung itu jadi bakhil sikit dia, tak layak sebagai tetamu lalu. Nah, tak benar duduk di kampung dia. Kampung demo kita lalu nak singgah, dia mau tak benar, tak duduklah. Hak demo keluar tu baru dah kampung, duduk bermalam di luar kampung. Takdir Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan mana lain kali tak boleh nak menghina ke orang. Takdir Allah ketua kampung itu digigit binatang. Digigit binatang bisa. Itu pasal kampung kata ketik binatang. Binatang bisa. Allah dengan sebab begitu tu carilah bomo pasal dia dah ketua kampung kena ni. Nah, pakat bergaduhlah kawan anak makmur anak rakyat ni. Susah habislah cari mana bomo yang bijak pandai. Tak boleh tak jadi. Ini Tuhan nak menzahirkan kelebihan seseorang dan nak menzahirkan ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nak gamak soalnya ilham capak mari berkali dalam golongan rombongan tu ramai-ramai ada pandai apa cuba gi cuba gi tanya maka kata Abu Sa'id Al-Khudri alah apa tadilah tak pandai cuma sebagai kata nak ajar sikit tak apa kami tolong usaha boleh tapi kalau hilang sembuh kena ada upah. Nak ada upah. Tu mari tu bukan dengan kata ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lagi tu. Semata mari di penapak ke dia. Faham tak apa dia mampu sanggup. Ya orang dia susah sedia dah belakalah. Dah kepit dah nak kamak dah ni. Kena upah kami. Tak apa. Lalulah dia pun usaha baca apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Hilang supaya orang ambil tahu. Orang kampung panggil hilang supaya orang ambil tahu. Masya Allah. Mengikut janji dia kena bagi. Bagilah kami. Lepas tu moga saat ni pergi dengan gamak dengan perasaan. Bukan dengan kata wahyu. Tak lah. Moga sabar. Mikir. Kita buat lagu ni boleh ke? Tak hukum ni pergi saat ni. Dia nafsu gitu. Padai muka sangat. Semua sangat. Nak upah. Boleh ke dak lah ke dak kita buat lagu ni. Tak apa Rasulullah dah ada sallallahu alaihi wasallam klik tanya dia lah. Bila klik jumpa dia senyum. Dia cerita macam cerita tadi. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Yang mu baca Fatihah tu baik mana?" Jadi hak ni ilham capak ke Rasulullah nak baca hak ni. Dia kata itulah. Ni bab tu ni namanya surah Syifa. Kita tolongkan lagu tu lah bila orang tolonglah. Nak guna kita pun baca Fatihah. Tu dia dah. Sebagai tolong apa jadi kita pun tak tahu surah. Tu nak ayat munasabah betul. Surah Fatihah juga dipanggil surah Syifa, Ruqyah. Sudah surah ini panggilnya Makkiyatun. Surah Makkiyah. Pada kebanyakan ulama kata surah Makkiyah. Apa Makkiyah? Ma nazala qabla al-hijrati, iaitu barang daripada ayat-ayat yang turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah. Maka ayat-ayat yang turun sebelum hijrah yakni dalam masa 13 tahun setelah dilantik jadi Nabi Rasul sebelum hijrah, ayat-ayat yang turun masa tu panggil Makkiyah lah. Sama ada turunnya semasa Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam di Mekah ataupun di luar Mekah, panggil Makkiyah. Maka surah Al-Fatihah ini Makkiyah, tapi bukan ittifaq dan ijma'.
Sebab tu ada kalau kitab tafsir besar lagi dia sebut waqila madaniyatun. Kata setengah ulama madaniyah. Lepas tu ulama pula seumurnya hukum kata wal asahhu, dan kaum yang lebih sahihnya kata annaha, bahawa surah Fatihah ini turun ia 2 kali. Nah, annaha makkiyatun wa madaniyatun, hipung situ. Mana tu? Kata setengahnya nazalat bi Makkah, turun ia di Makkah tu hina furidatis salah, ketika difardukan sembahyang. Lepas pada tu summa nazalat bil Madinah, kama dia turun di Madinah bila tu hina huwilatil qiblah, ketika dipaling kiblat. Bukan cerita pulanya tak kala Nabi SAW hijrah pergi duduk di Madinah, maka di sana tu banyaklah orang-orang Yahudi, mereka ini ahli kitab. Di antaranya mereka beralasan dan berdalih, kami tak boleh nak ikut kamu kerana kiblat tak sama. Kalau kami ikut kamu, kiblat kami ni hadap ke Baitul Maqdis. Maklum bahawasanya Baitul Maqdis duduk Madinah kena hadap ke jatuh. Jadi kiblat Kaabah di Mekah, nasbah orang Madinah tak kira lepas hulu. Sebab orang Madinah semaya hadap hulu kan. Sebab Mekah lepas hulu daripada Madinah, Madinah lepas hilir daripada Mekah, lalu semaya hadap hulu, hadap ke Kaabah. Maka berdalih oleh orang Yahudi, kami tak boleh ikut kamu kerana kiblat tak sama. Kiblat kami dah hadap Baitul Maqdis, kiblat kamu Kaabah di Mekah. Tu dalih dia. Maka biarlah tak kala dalih, turut juga nak ambil hati supaya sungguh kau tidak sungguh dalih dia tu. Maka itulah renunya Nabi SAW, biarlah nak ikut mereka. Lalu itulah diizinkan Nabi SAW semaya tu hadap ke Baitul Maqdis, tinggal Kaabah Mekah, hadap ke Baitul Maqdis. Ada katanya siapa setahun 5 bulan dia hadap ke Baitul Maqdis, tak ada beriman juga. Tidak tak nampak perut dia panggil. Jadi dia alasan lagu tu, turut juga alasan dalih dia, mudah-mudahan nak beriman. Tak beriman juga. Bila tak beriman juga, nasahkan, suruh paling hadap ke Kaabah semula kan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata tengah-tengah duduk semaya dengan beberapa orang sahabat, naik 2 rakaat, turun ayat tu, maka hundur Nabi paling ke Kaabah semula. Sebab paling 2 rakaat yang berikut. Waktu maklum kalau lagi Madinah ke pergi di tempat masjid kiblatan kan. Buat dibinakan masjid tu kama dia lah nak mengingat kata sini tempat berlakunya semaya 2 kiblat. Maka dibinakan masjid selepas tu, letakkan nama masjid kiblatan. Dan bukan kata masjid ada zaman Rasulullah. Tak. Sallallahu alaihi wasallam masa dia tu mula-mula dia masuk Madinah, hanya dia bina ke masjid Quba. Tu masa dia lah tu. Awal-awal bina situ. Lepas tu beberapa hari turun pada situ, disinggah tempat masjid Jumaat lah ni, panggil masjid Jumaat. Dulu tak ada masjid, beradu bermalam Jumaat. Semaya Jumaat situ di satu kampung tu, di rumah tu. Maka dia mau bina juga satu masjid, letak nama masjid Jumaat. Nak mengingat kata ni tempat dia Jumaat dulu. Sama tara nak pergi ke Masjid Nabawi dah. Lepas tu lah pindah pergi sampai sana, bangunkan Masjid Nabawi lah ni. Itu ibadah masjidnya. Kemudian apabila berlakunya begitu, gegerlah puak munafik lah, puak Mekah lah, termasuk Yahudi sendiri, geger lah. Maka Tuhan cerita, saya qulus sufaha ma walla an qiblatihim allati, dengan sampai akhir. Mai puji dah lah.
Muhammad ni tak diri tak tetap sekali hadap kotu sekali hadap di kotu pula. Jadi kan nak bab kecek kena kedemo semua. Tapi walaupun lah mana nak kata lah mana pun ni tetap buat kerja dengan suruh dari Allah. Tunjuk ajar dari Allah dia buat lagu tu. Maka hak tu untuk mulut nak kata tu gak begitu dan begini. Dulu kata tak boleh beriman sebab tu bila lagi turut kau tak turut juga. Buat Allah Ta'ala supalik kata pula dah tak tetaplah belak sekali macam-macam. Ini bina di atas orang tak percaya ya lagu tu. Begitulah apa-apa kita ambil daripada situ. Manakala orang tak setuju dengan kita sesuatu perkara lah tu kecek. Buat gitu kata gitu buat lagu lain pula dah. Jadi bina di mana tu? Bina di atas tak setuju. Tu yang benar ya. Maka tak tu sebab dia kufur. Tu asal cerita. Lalu tu kita kembali pada sini. Maka sebab itulah sekata setengahnya surah Fatihah ini tubik 2-3 kaum lah. Satu kaum kata surah Fatihah Makkiyah. Satu kaum kata Madaniyah. Kaum yang asah himpun bahawa dia surah Fatihah ini Makkiyah lagi Madaniyah. Baik. Itu di segi ilmu mustalah, usul tafsir. Kemudian surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat. Ini ijma' sekalian ulama kata surah Fatihah ini 7 ayat. Lepas tu ijma' tentang 7. Ambil panggil juga surah Fatihah ni As-Sab'al Mathani dia panggil. As-Sab'al Mathani. 7 yang berulang-ulang. Tengok baca semua hari-hari kita baca Fatihah. 7 yang berulang-ulang. Apalagi mazhab kita Syafi'i kalau semaya berapa rakaat pun baca semua Fatihah. Apa di luar pada semaya pun nak mula ke apa Al-Fatihah. Nak baca qulhu nak buat zikir ke apa pun Al-Fatihah. Mula situ. Tu dia panggil surah As-Sab'il Mathani. Jadi ijma' ulama kata 7 ayat. Lepas tu hak tepat khilafnya betul ni. 7 ayat kait dengan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tersakut situ. Ni hak khilaf ni. Ada petentang surah Fatihah tu 7 ayat. Itu ijma' 7 ayat. Tepat khilafnya 7 ayat ni dengan bismillah kok dengan tak dengan lain pada bismillah. Situ khilaf lah. Habis itu kena kata gini, ini di sisi imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu dan mereka yang semua fakat dengannya. Kata apa? Kata 7 ayat dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab setengah satu kawan kata dah 7 ayat dengan tak dibila bismillah. Apa bila di mana? Bila dia alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat yang pertama. Apabila lagi? Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat Ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekat tu. Tu ayat yang kena. Yang ketujuh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7. Tak bila bismillah tu. 7 juga. Ada pihak kita ni 7 ayat dengan bismillah. Dia takut dengan bismillah. Maknanya bismillah ayat pertama. Apa tu ke? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima apa saat ni? Siapa ke yang kena? Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu yang ketujuh itu. Jangan panjanglah ayat tu. Maka timbullah pula dah masalahnya apabila ayat panjang. Nafas orang dia tak sama dah. Ada yang nafas panjang, ada yang nafas pendek. Kalaupun nafas panjang, tekah mai uzurnya, batuknya, lelah, letih, kadang nak pelanggar tak lepas tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, nak pelanggar tak lepas tu.
panjang dengan mak lazim apa dia tak ada dengan apa dah. Galik kita berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Tak ada. Berhenti situ. Bila berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, mari cara fiqhnya seelok dan terlebih aula tak usah undulah pakai ghairil maghdubi selalu hingga akhir. Ada kebanyakan kita tu siratal ladzina an'amta alaihim, lepas tu mai alaihim ghairil maghdub. Bila kita dalam semaya kurang elok. Bukan kata rusaknya dak, kurang elok. Apa kata al-aula kita teruskan jangan ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi selalu. Tas alaihim ghairil maghdub lah. Nah, lagi pula kalau tilik kepada qiraah yang membila kata 7 ayat tak termasuk bismillah, sudah molaklah wakaf itu di kepala ayat. Kita mengaji bab sunat pula, kita baca sunat wakaf di atas kepala ayat, ruusil ayi. Maka kepala ayat bismillahirrahmanirrahim, kepala ayat kan. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kepala ayat. Jadi kalau berlaku atas kau kata tak masuk bismillah, kepala ayat di suratal ladzina an'amta alaihim, kepala ayat situ. Molek begitu ya. Betul tak? Ghairi maghdub ayat ke-7. Tapi dalam mazhab kitanya sirata sampai kepada al-dhalin satu ayat je. Terlalu panjang kita tak ada. Tak ada kita berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu tak payah alaihim. Maka ghairil maghdubi alaihim wal-dhalin. Aula begitu. Lepas tu jalan sebab apa boleh kata aula begitu. Anak ra'i pula duk khilaf pula di segi fiqh. Ulangkan rukun qauli dengan sengaja itu duk khilaf pula dah batal tak batal semaya. Situ dia khilaf. Lalu kita nak ra'i. Jadi kalau kita siratal ladzina an'amta alaihim pahunduk alaihim bermakna kita ulang pula hak baca dah tu. Macam gitu. Maka kita nak ra'i hak nulah aula atau ulalah selalu. Tu. Tu nah caranya. Tu dia. Habis itu. Ni tak kala kata 7 ayat. Sekat tu ijmu' sekalian ulama katanya Fatihah ialah 7 ayat. Ijmu'. Tetapi tepat khilafnya 7 ayat dengan bismillah. Tu khilaf. Ini diisi imam kita Syafi'i dan mereka yang semua pakat. Maka puca daripada khilaf bismillah ni lah. Bertolak pada sini lah baca bismillah tak bismillah lah semaya tu ada khilaf tu. Tak kala mazhab kita ni 7 ayat dengan bismillah. Bina di atas ni sebab itulah kalau baca Fatihah tak baca bismillah tu dikira tidak sah semaya. Bina tadi tarik turut jalan dia tu lorong dia gitu. Sebab tu kalau kita sama-sama mazhab Syafi'i orang jadi imam nya tinggal bismillah. Maka orang panggil tak sah lah imam tu semaya. Bila tak sah imam semaya, kita makmum pula tanya, zat kita tak sah imam semaya, maka tak sah lah kita ikut. Itu lorong dia bila tak nak tengok lorong lain. Tapi jadi khaluk tu. Nak jaga kita itu imam. Tu imam kapung lagi, tu imam latih lagi, tu imam semaya lagi. Nak ra'i lah hak ni. Tu nak hurai kepada anak makmum. Apakala terkedilah kita nak jemputkan orang jadi imam tempat kita kan, nak minta sekalian, nak minta ambil barakat dan sebagainya, kata gilah minta jadi imam sekali, nampak orang sesuai layak jadi imam. Tapi kalau kita tahu kata hak tak baca bismillah, kena royak ke dia minta maaf, dia baca bismillah. Kadang-kadang kita imam jemput orang main macam ni, mak tak baca bismillah, geger anak makmum kita, siapa tanggungjawab? Ucap daripada kita, kita jadi ketua pemimpin apa menjadi pecah gitu. Pas pula kita jadi imam, kita kena ra'i makmum kerana makmum awal ramai tu. Kita tak baca bismillah, harakah pada selera. Itu nak jaga. Ini satu jalan ke panha benar khilafiyah, tapi kita kena guna, kena cara dia. Tu dia Suk terik tak baca juga, baca kohor boleh kira dah. Baca kohor. Memang tak gana tak ada bunyi baca bismillah.
Tanyalah ana tak me ambo baca koho. Boleh kira dah tapi hak lagi tak sedap lah. Ada dengar apa selera. Apa tu kena ingat kita sebagai tok imam ke apa nak jaga nak makmum dah. Ya kadang-kadang kita ambil imam mari tak baca ni geger apa. Tak susah kita nak makmum kita. Ucap daripada kita. Walah jalan tu banyak. Tu dia dah. Sampai kalau tak nak pergi jalan kita hurai molek. Tengok di sini 7 ayat dengan kalau apa yang kata dari segi ibarat ke hal keadaan 7 ayat tu yang bersepakai dengan bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan dibilangkan bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dalam mazhab kitanya dan pada jumhurnya rukun semaya itu baca Fatihah. Walaupun kalau tak nak berkait masalahnya itu baca bismillah tak ada pelat mana lagi. Bahkan Fatihah tu sendiri kalau kira khilaf juga. Baca Fatihah 7 ayat tu. Tu sabit dengan bismillah ya tu. Kalau bakal tak baca terus bismillah. Khilaf juga. Berkecek dalam mazhab Hanafi rahimahullah taala. Bagi mazhab Hanafi rukun semaya tu baca Quran. Bukan baca Fatihah. Baca Quran. Kali gitu nak bina atas mazhab Hanafi takbir Allahu Akbar. Lepas tu pakai qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu barakah. Tu lagi geger. Tak baca terus Fatihah. Mazhab Hanafi tak apalah. Kita makmum mazhab Syafi'i. Tak boleh lah. Baca Fatihah. Baca bismillah mulai. Ana bu surah bu. Tu dia. Nak ayatnya masalah khilafiyah. Tapi kita kena guna kena. Jadi khilafiyah tak apa berlaku. Jangan. Tak apa berlaku. No tak berlaku itulah. Kita tak geger tak apa berlaku. Betul kena kita orang depan ni kita punam ni kena tolong nak jaga. Tu dia nah. Baik, tengok situ 7 ayat dengan hal keadaan yang bersepakai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini diisi imam kita Syafi'i. Kalau mazhab Maliki pulaknya. Dia kata kalau sembahyang wajib juga tak disunat pun baca bismillah. Itu lagi hebat. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Itulah wajib kita nak tahu di situ supaya jangan menjadi celura. Kita kena pelera, kita kena bela. Dan kita jadi ketua, kita jadi imam, jadi pemimpin, kita tanggungjawab lebih berat pada orang awal lagi. Ingat tak cerita tak nebel ke hotel lagu nah. Ingat budak-budak kata tak nebel ke hotel. Orang hotel ni orang jadi tak nebel berat pada tu lagi. Kalau dia nak pindah satu tempat semua barang yang serokok dia tak nebel belaka. Itu kau. Anak makmum jalan saja. Tambung dia tak nebel lagi. Anak makmum dia mak tak nebel tak mengekor haroknya anak pikul dia tak arak akuk dia. Tu panggil tanggungjawab sungguh tu. Tak ada. Kita nak lepas diri. Jangan. Sebab tu bila kita jadi imam walaupun kita tahu segala mazhab, kita kena raih sini macam mana. Sampai tu kalau akhlak yang mulia kita masuk ke apa orang dia menghormat kita, minta selekan jadi imam sekali ya. Tak selekan maaf hamba tak tahu tak biasa mai sini lagu mana cara wirid ke sini lagu mana cara semaya dulu sekali mana duduk sini les semalam dua tak apa nak semaya dulu nak tengok cara imam semaya pimpin cara wirid. Lagu nak supong kita dak bawa. Tak apa kali yang kedua minta selekan boleh tahu dah cancer dia mas sini. Ni dak gaguh nak dia mas lalu Allah akbar alhamdulillah gege mak mulia belakang. Sudah pula bangun kong tak ada nak wirid doa. Selera be. Nak tahu cancer demo dulu. Tu kita nak ra'i kerana kita ingat demo ra'i kita tu bercakap dia minta jadi sembilan sekali. Demo hormat ke mana? Kita kena hormat demo. Kalau kita tak tahu tepat lagu mana cara, tengok dulu cara demo sini wirid lagu mana. Kerana bab wirid ni dia tidak semesti sejalan. Tengok tak aku dah. Ini jalan kau. Sampai kita jadi imam ke apa-apa nampak nak jadi rosak jangan. Kita kena sendiri. Jangan delak kena sendiri.
Jaga keselamatan daripada perpecahan. Walau benda tak ada besar sekali pecah. Bagi khilafiyah, tapi bila tak kena cara jadi pecah besar. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kalau buat ismi dengan Allah. Dia panggil ismi lafaz muqham setengah kata. Lafaz selik bermakna dengan nama Allah, dengan Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah ataupun yang amat murah. Tu lagi kata ada jumlah tu Ar-Rahman di bawah tu. Yang amat murah. Kita ambil sepitah lalu nanti tengok di Ar-Rahman di belakang. Ar-Rahim, lagi yang amat mengasihani. Ayat jumlah di bawah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-puji itu. Dia terjemah ni perkataan segala dengan ulang akar dua tu dia boleh salah satu. Tapi sini dia hipung ni. Mana boleh kata segala puji itu. Tak apa akar dua tak apa. Ataupun buat perkataan segala puji-puji itu, tu menunjuk tak makna jamak dah. Tapi sini dia hipung dah. Segala puji-puji itu. Segala puji-puji itu. Maka bila kata segala puji, yakni segala puji yang maklum. Orang panggil alif la lil ahdi. Segala puji yang maklum. Mana puji yang maklum? Iaitu segala puji yang maklum yang 4 bagai itu. Ataupun 4 bahagia yang maklum. Mana? Puji Allah akan diri dia sendiri, panggil puji qadim bagi qadim tu. Dan puji Allah bagi baharu bagi makhluk dia, panggil puji qadim bagi hadis. 2 bahagialah. Puji hadis bagi hadis, kita sama kita dak puji gi mari. Si Khalid ni orang baik, si Muhammad itu orang yang murah hati, orang berjuru, ada puji kita sama kita. Dan puji hadis bagi qadim, kita puji Allah sendiri. Maka tu puji, minum tu puji. Jadi semua puji tak sunyi pada 4 bahagia tu. Kita puji sama kita, kita puji Allah, Allah puji kita hamba, dan Allah puji diri dia sendiri. Tu baik 4. Dia kata alhamdu segala. Segala tu yang ambil daripada jenis dia panggil. Ngaji kata alala jenis. Alala al-ahdi. Tu kita boleh ambil reti dia terjemah dia tu kita kembali pada kalimah Arab. Dia kata dia tanya, kok mana terjemah segala puji bunyi sepa banyak? Ya segala tak itu kan. Kalau terjemah puji itu bunyi sa ya. Bila gibuh segala puji. Nak tanya sikit kan puji banyak mana? Banyak. Dia kata segala. Banyak ke mana? Saat ni pecah tepi saat ni. Ada kalau Allah puji kita. Bertengok dia puji manusia dia menjadi. Dia nak puji situ tu siapa dia bersumpah. Watini wazaitun. Wa turi sini. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tengok dia nak rayak kata kejadian manusia hak dia buat ni, makhluk dia sebanyak-banyak makhluk dia, manusia hak dia buatlah seelok-elok kejadian demi zaitun, demi tin, demi zaitun, demi bukit Tursina, demi Makkah yang mulia yang dihormati. Sesungguhnya kami menjadikan manusia ni seelok-elok kejadian. Tengok dia puji. Hanya panggil Allah qadim, pujikan makhluk dia. Dia panggil pujikan dia bagi hadis namanya. Pas kita sini makan apa? Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Kita baru puji Allah. Panggil puji baru hadis bagi qadim. 2 bagian. Pas kita sama kita ada puji sana. Oh dia tu baik, orangnya murah hatinya. Oh dia tu tolong sahabat dia tu tolonglah kita selamat. Kita sama baru duk puji mari. Puji hadis bagi hadis. Tu dia. Dan Allah puji dia sendiri. Dia puji dia sendiri. Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi. Lagi dia yang maha agung. Dia puji dia sendiri.
Itu puji qadir bagi qadir. Semua tu masalah kata alhamdu. Maksud situ sah. Baca Jumaah, segala puji-puji itu lillah, bagi Allah. Bagi tu pula, la tu bagi tu. Apa makna bagi Allah? Ditafsirkan la tu dengan makna milik, bagi Allah, lil milik. Dan pula la di situ boleh pakai ikhtisar, tertentu bagi Allah. Habis Jumaah hanya, sini tak ada berhanya. Kita buat sikit boleh. Segala puji itu hanya, ataupun berbelakang boleh, bagi Allah jua. Boleh ke? Tu nama arti dia tu. Bagi Allah jua. Tertentu bagi Allah jua. Ataupun boleh tafsir juga mustahaqun lillah, yang berhak bagi Allah jua. Yang lain tak ada hak dipuji. Sebab itulah kita puji orang ni kadang-kadang haram tu. Sebab sebenarnya tidak berhak dipuji, malaikat diizin oleh Allah, disuruh oleh Allah puji. Boleh terpuji. Puji nabi-nabi. Puji nabi-nabi itu disuruh. Puji orang-orang aulia, puji ulama, puji orang yang mukhlisin, orang-orang yang bersih hati, kita sunat puji. Tapi kalau orang tak bersih hati, bila kita puji nak jadi takabur, nak jadi ujub, haram puji. Sebab rusak dia sebab puji. Betul kata puji hasnanya lillah, la li ghairihi, tertentu bagi Allah, tidak bagi yang lain. Malaikat hak bersih. Bila hak bersih sunat puji. Sebab tu Nabi SAW selain pada sahabat kita puji dia, dia sendiri puji sahabat dia, puji ke umat ramai. Sekiranya umat, kalau ada Nabi selepas daripada aku ni ada lagi Nabi, umat jadi Nabi. Nangis umat tengok dia puji depan ada. Noyak kelebih umat. Kalau Nabi ada lepas ada aku, umat jadi Nabi. Ni tak ada Nabi, tak ada Nabi suruh ke aku. Allah tengok dia puji umat. Puji Abu Bakar. Sekiranya kalau aku nak menjadikan khalil sebagaimana Ibrahim Khalilullah, kalau aku nak ambil orang jadi khalil aku, Abu Bakar khalil aku. Ya puji sahabat dia. Tegak menangisnya pokok sahabat. Orang ni bila dipuji dia menambah kebajikan di sisi Allah. Orang lagu ni sunat puji. Sama kita apa tu lah, bila orang bersihkan apa, sunat kita puji. Tapi kan nampak dia puji, nampak nak luar lepas hidung nak jadi kau lain, jangan puji, punah dia kesian. Apa budak kepau itu nak puji dia betul sudah. Budak ni berani ni. Ni anak atas tak lupa berani budak ni nak tawakal tujung, tak patah haki, tak ada rasa-rasa punah. Dia dosa kita. Ya ada orang bodoh dak pong budak. Ini ingat. Abang kata puji ni bukan semata-mata tu kita klik pada arti dia. Alhamdulillah. Itu sepatah. Pas tarik ni, tak kala sebut Allah, marilah sifat dia tu Rabbil Alamin. Ialah ya Jumaah Tuhan. Perlu kita ingat, ya kita lurah Jawi kita Jumaah Tuhan daripada dua lafaz. Kalau ilahu pun Jumaah Tuhan. Kalau Rabb pun terjemah Tuhan juga. Maka kita kena erti lain-lain. Bila kata Rabb Tuhan dengan makna Tuhan. Sini kalau baca Tuhan lalu. Ya, dia ada lorak tulis saya kita luah Jawi. Kerana rakyat tu orang muda, orang tua, ada tulis tawa, alif selalu baca orang tua. Tu bunyi orang hilir kecak tua gitu. Tapi kalau kita rekod hulu kat darat kecak orang apa? Tak kecak orang tua, kecak orang apa? Orang tua. Maka luah Melayu, luah Arab ada luah Melayu ada tha. Tak ada bila tulis tu Arab ta, tulis dengan ta. Maka ni bunyi tu saat ni bubuh ha masuk lagi. Ada dah kita tak Jawi. Ta, waw, ha, alif. Tapi ada orang baca tak? Orang tu ha baca tak itu? Kalau kita tak faham bahasa, orang muda ada orang tu ha. Budak kata gapo orang tu ha. Tak bisa dengar orang tu ha. Sebab tulisnya ta wa ha alif. Tu dia baca orang tu ha tak faham lalu. Dia baca orang tua. Faham selalu bahasa. Ni pas-pas tu dia tulis ta wa ha nu. Bagi kita pergi baca apa ha? Tuhan. Kena urai semula. Cuba kita baca gini, Tuhan.
Faham selalu Tuhan. Allah tu siapa? Rabbil alamin, Tuhan Tuhan bagi sekalian alam. Lalu Tuhan. Tu baik pak mutuk siapa Tuhan mutuk. Bila tengok benda nak tahu Tuhan selalu. Tu baik tengok mutuk. Siapa Tuhan mutuk ni? Siapa Tuhan kereta dak tak ngah jalan? Ditemu barang jatuh. Siapa Tuhan dak cari Tuhan sangat. Barang jatuh dak wawa dak cari Tuhan, cari Tuhan. Tuhan hakiki siapa dia? Allah lah Rabbil alamin. Tuhan bagi sekalian Allah. Tak Tuhan tu hal lalu. Kita ni masalah alami. Tuhan kita ada Tuhan. Sebab tu wajib kita kena Tuhan. Ada. Kita klik ada tangga kita bagi orang jatuh duit. Duit siapa nak ingat kita tak ada ingat jatuh dah. Nak cari Tuhan duit siapa? Wajib kita takrif wawa. Apa wawa? Nak cari Tuhan. Nak cari Tuhan. Sebab benda ada Tuhan ni. Dia kena ada Tuhan. Apa begitulah habis dia kata kita ni lah dalil kata ada Tuhan. Sampai orang Badawi dia tak pandai baca Quran, dia tak pandai, tapi bila baca dia reti. Bila orang baca ayat ke dia dengar wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samai rizqukum afala ta'qilun. Bila baca ayat sekatu dia tak apa cukup dah. Ya faham dah. Dapat dah ayat dia kata di diri kamu sendiri ni wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya ada sebelum pada tu wa fil ardi ayatul lil muqini. Pada bumi ni tanda-tanda menunjuk ada Tuhan bagi orang hak yakin. Wa fi anfusikum, dari diri kita dia pun ada tanda menunjuk kata ada Tuhan, bukan jadi sendiri. Boleh dengar ayat tu dia tak cukup. Saya faham dah. Tahir uta dalil kata ada ibu uta. Ya itulah, murid dengar uta buat Badawi lah. Bila berjalan uta tak ada sekabut, jalan kita tahir uta ni kena tahir. Tahir apa? Tahid diidafah pada uta. Arti tahid ni menunjuk tak ada ibu uta lalu kan. Apa kita jalan-jalan kita tamung nak sepot bakar. Terkenal lalu. Tahid apa lagi nak sepot bakar? Tahid gajah. Terlalu pak. Gajah do sini ni. Mana dalil? Ni dalil tengok ni tambah ni tahid gajah ni. Maka kita nak isnad tahid kepada gajah, nak idafah pada gajah. Tentulah dialah yang mengeluarkan ni. Arti ni Tuhan. Tengok dia. Yang paling kata akal kita tengok sini reti selalu. Maka Allah Taala kata Allah tu siapa? Rabbil alamin. Tuhan. Dia Tuhan. Sebab tu kita nak ada Tuhan. Sebab tu tak kupurnya kata kita ada Tuhan, tak ada Tuhan. Dengan tu sikit sangat ada. Tapi dia Tuhan tak buka, tak nampak apa telah. Itu mana Tuhan, yakni Tuhan. Tuhan mana? Yang menjadikan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ambil juga arti Rabbi dengan mana Khalik. Baca jumlah kita tu. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ada orang dah kata Tuhan yang mencipta. Waktu lah tu. Waktu bahasa kita tak guna mana sini. Mencipta. Jadilah bukan mencinta itu tak. Mencipta. Waktu lah dia kata menjadi ataupun mengadakan sekalian alam. Tu. Betul kata dalilnya hak kita dok pegang dia dalam Fatihah sia dah yang mengandungi sini dah. Cuma dalam ayat lain tu sebagai huraian. Sini sebut dengan kemah. Apa kita mengaji mata kita dah. Mata juga lepas tu sarah tu baik tanya ni. Kemah situ dah. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Siapa sekalian alam? Bayanlah daripada manusia, banyak alam manusia dan jin dan malaikat dan segala binatang baik darat dan laut. Nak bila satu-satu banyak tak habis. Dan langit, bumi dan lainnya banyaklah weh. Sampai tu setengah ulama dia beri takrif kemahnya begini ngajalah had meliputi alam-alam tu apa? Ialah masih wallahi ta'ala. Terengkah kata meliputi habis.
Gapo alam ma siwallahi ta'ala. Payah ada hurai sikit. Murak dengan ma tu barang. Apa barang? Maujudun. Barang yang ada selain daripada Allah. Anak bila lagi. Masalahnya bila tengok. Kalau turut bila tak habis. Banyak bila tak habis. Bila lagi orang kata barang yang ada selain daripada Allah. Semua panggil alam. Bila lagi lah. Barang yang ada selain daripada Allah semua panggil alam. Maka Allah tu pencipta alam. Pusang. Ya tak? Tu dia. Kita ni sing ti tuk sang. Masalah kita dah. Lah tu je dua tu ya. Pusang Allah. Yang lain pada dia sing ti tuk sang. Dah itu kan? Itu masalah al-alami. Apa panggil alam? Munasabah dengan lurah Arab apa panggil alam? Dia nak pergi situ pula. Kata dia, maka tiap-tiap satu tu dinamakan alam sebab apa panggil alam? Tuhan pengguna Rabbil Alamin. Tiap-tiap satu saat ni. Pada bila sebut kata apa? Manusia. Dinama alam. Jin, malaikat dikira jenis. Jenis manusia. Daripada anak cucu Adam jenis jin. Daripada anak cucu Adam satu kaum. Dan jenis malaikat. Dan segala binatang baik darat, laut. Lepas tu mai pada jamadat. Benda yang tidak ada nyawa. Seperti langit, bumi dan lain. Bukit, bukau, gunung, ganang kata gih. Semua tu masalah kata alam. Sebab apa panggil alam? Arti alam tu ialah alamat, yakni suatu yang ada padanya alamat. Maka mustaq daripada alamat tu letakkan alam. Kerana ada padanya alamat. Alamat bahasa Arab lagi. Saya kita gapo? Alamat tanda. Tu alamat tanda. Maka tanda tu macam-macam lah. Tanda di papai hitam. Tanda tengok kita nak gigi cabai. Kita nak gigi cabai mana ni weh? Tengok tu dia tulis tu. Pai ada tu. Dia tanda dah tu. Ni jalan ni gigi sini 10 kilo sampai sini. Dia tanda dah. Lalu kapur nama apa? Ada pai tulis nama kapur. Tu papai tanda. Betul tak? Buat papai tanda. Tengok di situ ti lalu. Ni ada tanda dah ni. Maka di kita ni ada alamat, ada tanda di kita ni. Sama dari ti tak ti suku kira. Ada tanda kata ada tuai. Apa yang kata sini? Alamat atas. Yang tanda yang menunjukkan. Tanda yang menunjukkan atas ada tuai yang menjadikan. Kita kata tu alamat atas Tuhan yang menjadikannya. Yakni tanda yang menunjuk atas ada Tuhan yang menjadikan. Apa tu lah Tuhan kata wa fi anfusikum, dan ada di diri kamu diri. Apa? Ada ayatun, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Sahabat ni pun itu dia main tulis dia tanda. Baca Quran tanda bagi atas, bacanya gini, dia panggil alamat. Tanda. Sebab apa dia? Sebab kita kena tanda. Maka bila tanda ni suruh fikir di tanda ni, mari hadis pula tafakkaru fil khalqi. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah. Kerana di sini ada tanda yang menunjuk atas adanya Tuhan. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan jangan kamu berfikir tentang Tuhan yang menjadi, jangan. Tu setengah hari tak fikir betul Tuhan. Tuhan ada mana? Tu dia fikir Tuhan je haras itu dah tu. Dia suruh fikir dia betul ning makhluk ning tanda lah kena sini tak sesak lah. Tengok erti, tengok pai, erti syarat, tengok ni tah. Pajaman ni syarat so pelat lagi dah. Kita orang kapur ni susah. Dia masuk ke bandar maju-maju juga, masuk le stesen apa. Tak tanya orang dah ni. Nak aku tah. Mantang. Gapo ya? Ana tanya. Gapo ya? Tu. Besi isyarat. Pakai api belakang laknak tu laknak ni. Tengok kita bawa kereta motor. Kita nak pergi sereng. Kereta depan kita biar api. Lak. Kita itilah di tanda tu. Tanya dia tu. Tanda dia kata, ya nak konakan newe. Kita sengi kok ini.
Cuba orang tak erti. Lak dia juga apa ni gum. Oi, mu tak erti ya. Tak erti apa? Dia kata mu tak erti. Tak erti apa? Tengok je dak lokak. Dia tak ada royak apa. Tak ada royak ngerti tak api dak nak tu saja menunjukkan tanda alamat yang ona kok tu pun menunjuk apa kok tu. Sampai tu nak lesen juga dia beli. Nak tahu lah dia. Ada. Di semua tu alamat. Apa? Bila kau tu kita reti, padi kita dia ada alamat kata ada tuai. Habis tak reti tu berat sangat kena dera di akhirat tu. Masya-Allah. Tu makna Rabbil Alamin. Pahuraya hak lagi kalau ayat lain banyaklah. Setengah pada sebut tatak. Kita dah baca surah Sajdah dah. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sini ayat dah. Rabbil Alamin, dia tua yang buat semua Allah. Tapi Allah ni banyak sangat tak ayat langit bumi dalam tatak dak, tapi alam ni masuk habis. Tapi di ayat ni ayat seorang. Allah telah menjadikan segala langit. Sebutlah situ. Gak masalah Rabbil Alamin ni dah lah. Di sana ayat seorang. Allah telah menjadikan segala langit wal arda dan bumi wa ma bainahuma dan barang yang ada antara kedua. Gak barang ada antara kedua masuk kita manusia. Binatang, darat, laut, udara masuk habis. Awal tak awal semua masuk habis. Dalam tu. Habis dia kata semua ada dalam Quran. Tapi ni secara ijmal, secara umum ni. Anu sarah. Dia menjadikan. Habis dia kata ayat-ayat lain duk mai mengandungi makna dalam Fatihah. Dia berkata makhluk masalah Rabbil Alamin. Tengok. Di sini umum dia panggil umum. Ialah artinya alamat. Sebab kita ni panggil alam, langit bumi panggil alam kerana ada padanya alamat, ada tanda mustaq situ letakkan alam dan panggil makhluk tilik pada khalaqa makna menjadi. Bila kita ni kena jadi makhluk. Allah saat ni juga panggil makhluk. Tilik kot kita kena jadi panggil makhluk, bukan jadi sendiri. Pas panggil baharu, tilik pada kita ni tak kalau ada ni dulunya tak ada, panggil pula hadisun yang baharu. Jadi sifat kita belaka. Kita ni panggil alam sebab ada alamat menunjuk ada Tuhan. Kita ni juga panggil makhluk sebab kita ni kena jadi. Yang jadinya Allah. Panggil makhluk. Panggil juga kita ni hadis yang baharu. Sebab apa? Ada kita dulunya tak ada. Maka baharu alamat tanah semua sifat bagi baharu. Bila kita kenal sifat baharu kita ni, Allah laisa kamitsli syai. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada kena dah fikir. Dia fikir duk mana tu tepat. Salah dia dak cari lagu tu. Nah sini. Pasal tanya di mana ni kita sama kita. Mari di mana, lagi ke mana? Bila, balik bila, mari perkala. Tu biasa sakut dengan hawadith, benda makruh, sakut dengan Allah, sakut dengan ni belaka. Allah laisa kamitsli syai. Betul orang zaman orang salah dia tak bercara situ. Pakai amiru hakama ja. Tapi bila mai belakang-belakang ni kelang kabut banyak sangat, bahjak kena hurai. Itu saja. Yang menjadikan misalnya yang ayo sini. Ni kecak duduk tempat kita. Pasal Arab gak Badawi kecak tahi utah. Yang mana tu? Seperti tahi lembu. Tempat itu lembu banyak dah. Arab apa ada lembu juga. Seperti tahi lembu, ialah alamat, ialah tanda yang menunjukkan atas ada lembu. Sahabat nak kata tahi lembu kan kalau tak ada lembu. Tengok idhafahnya panggil sanda. Ummah Abdullah. Tu aja nama Abdullah. Mutu Khalid. Idhafah mutu pada Khalid kerana Khalid tu tuan. Bila tak tahu tuan nak sandar ke siapa? Habis dia tanya, mutu siapa? Mutu siapa? Muka kita tak tahu nak sandar, nak idhafah kepada siapa tak tahu. Tanya mutu siapa? Tuan, mutu tuan ya nama Khalid. Boleh kata mutu Khalid. Kita ni makhluk Allah. Sandarlah. Dia panggil idhafah namanya. Seperti tahi lembu dia panggil idhafah. Itulah alamat tanda yang menunjuk atas ada lembu. Itu sebagai contoh dan banding sahaja.
Maka bila engkau faham begitu, maka dia panggil maka tafri'iyah, jawab syarat mahzuh kerana nama ibarat dia. Yani iza alimta ma zukira, apabila engkau tahu, apabila engkau faham huraian tersebut tadi, maka Allah itu apa? Allah itu ialah nama. Ada juga katanya, apa beza Allah dengan Tuhan? Nak ayat ada juga. Tak walah reti pun nak ayat tak pandai, pasal tak biasa ngaji dia. Reti pun nak ayat tak leh. Adalah. Gapo Allah? Allah tu Tuhan. Tuhan tu Allah. Dah beza kok mana Tuhan dengan Allah. Beza kok mana? Allah tu Tuhan dah, Tuhan tu Allah dah. Bila tengah ngaji, Allah tu nama. Dua pranamของ Allah. Nam dekat dengan logat kita. Nah, siap pranam. Cuba kita boh pada mu. Punya no? Pranamo. Jadi klik kita lah. Tak ada. Dua pranam, dua itu cuma pada dengan bismi, dengan nama Allah. Dua pranam. Kita bohong sikit. Dua prak nama Allah. Jadi kat kita lah. Itulah. Orang betul pula apa? Name. Kau tu juga lekak sikit ya. Name. Nah itu kan? What your name? Name apa? Itu kan? What your nama? Itulah. Tu bahasa. Nak pergi ke mana mai dia tu ada dalam belaka. Nah, kalau itu Allah tu nama bagi Tuhan tu lah. Habis tu kalau Tuhan tu ada tapi tak tahu nama nak panggil apa. Sebab tu kita bila boleh anak nak tak nama. Panggil anak semua kita. Habis tu bapak lah ni undang-undang jadi cepat pula dah. Nah, bata beranak poh nak lu nama. Sabit tu bagi orang nak boleh anak sedia siap-siap dah. Kalau berzina nak tak nama ni, kalau jatuh nama ni. Bila pak beranak pak tu baiklah dah jaz sekian minit sekian nama apa pernah nama dah. Panggil nama tu. Tu nama. Hanya Allah nama. Tapi nama Tuhan tu banyak. Ini sebagai nama lafzul jalalah. Ismul lizati lafzul jalalah. Nama bagi Tuhan yang Maha Agung. Nama dia dengan tak ditilik kepada sifat-sifat. Lepas tu tilik pada sifat tu baik nama pula Ar-Rahman, nama dia juga Ar-Rahim, nama dia juga As-Salam, nama dia Al-Malik, Al-Quddus. Banyaklah. Bapa nak tanya tu nama sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim tu. Nama bagi zat Tuhan tapi dengan iktibar sifat dia panggil gitu. Supaya kita ni nama apa weh? Nama kita mula beranak pak. Ayah kita letaklah nama Ahmad. Tu tak ada nak pada arti apa-apa dah lah. Walaupun asal belum pada letak nama Ahmad yang terpuji. Mahmud yang dipuji. Itu sebelum pada letakkan nama. Bila kita pak boleh anak, kena nak tak nama Ahmad. Sekarang apa Ahmad? Nama anak saya, seorang tua tu nama Ahmad. Tak ada nak pada arti dah lah. Walaupun asal arti terpuji. Sudah pada tu Ahmad saat ni tu ngaji-ngaji je pandai. Mak tu baik pula dah. Tu Imam. Ahmad tu Imam. Imam tu siapa? Kena ke nama dia juga. Nama tilik pada dia jadi jawab tag tua kapal. Dia mau letak tu Imam. Hingga siapa nama tak tahu dah nama Ahmad apa. Pada panggil tu Imam. Ada setengah orang dia galak nak jadi ketua sambil bila letak tu Imam dia istihar. Saya sekarang bukan Ahmad dah. Saya sekarang Imam. Siapa panggil Ahmad tak mulut pak bila. Allah. Panggil imam lah. Imam ya. Ada imam ya. Ahmad. Seolah-olah nama dia tu buat main ganti hak imam. Pasti kalau beza apa beza antara imam dengan Ahmad? Ya, imam nama Ahmad nama hak asal dia letak. Ada pun imam nama dia juga nama sebagai tilik kepada jawatan dia tu. Lepas tu jadi apa? Pandai bomoh atau omo tu baik main mudainya. Tu nama gelaran kan tilik pada sifat dan kerjaan. Begitulah nama Allah ismul lizat al-wajibil wujud. Manakala Ar-Rahman nama zat juga tilik pada Tuhan bersifat dengan murah. Nama Ar-Rahim nama zat juga
tilik dengan dia bersifat dengan penyayang. Saya sangat ke hamba yang beriman. Nama Tuhan juga Al-Ghaffar. Tilik pada dia sangat mengampun bila orang minta ampun dengan dia. Itu nama Ghaffar. Begitulah. As-Sabur. Nama Tuhan As-Sabur. Tilik pada apa? Tuhan ni penyobar. Apa sabar? Orang deraka ke dia pun tak gaduh dia azab. Nanti azab ada akhirat. Oh, sabar semua. As-Sabur nama dia. Asy-Syakur. Dia ni terima kasih. Orang buat bajikan, orang taat ke dia, dia terima kasih. Nama dia balas bajikan lebih pada kita kena. Nama dia Syakur. Lalu kita tak nama Abdus Syakur, Abdus Sabur, Abdul Rahman. Itu dia. Faham? Baik. Allah itu nama bagi Tuhan. Kita sebut nama bagi zat Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Bila tilik pada Tuhan yang disembah dengan sebenar, nama dia panggil ilah. Ilah. Panggil ilah. Itu kata la ilaha illallah. Dia ada kata pula ayat Allah Taala turunkan ayat wa ilahukum ilahun wahid. Apa ilah? Yang disembah dengan sebenar. Itu ilah. Nama bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kait sekali lagi. Disembah dengan sebenarnya, yakni pada iktibar waqi'. Kait sekali lagi. Yang disembah dengan sebenar tu pada iktibar waqi', iktibar diri perkara. Ataupun nafsil amri panggil juga. Bapa tu kait situ. Nak sepak, nak keluarkan iktibar, iktikad orang yang sembah. Kerana di sisi iktikad orang yang sembah, dia kira sebenar. Orang yang sembah matahari, dia rasa sebenar di sisi dia. Pada waqi' tidak. Sebab apa? Matahari makhluk juga. Masalah alamin juga, bukan? Bukan Rabb. Itu kan? Kita ni sembah Rabb. Itu dia. Ar-Rahmanir Rahim. Ni ayat Quran. Sekira kalau lain pada ayat Quran dengan kaedah boleh nak baca Ar-Rahmanur Rahimu. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau lain pada ayat Quran. Kaedah tu dia boleh. Tapi Quran ni dia kena baca turut muttaba'. Dia punya qiraah muttaba'ah. Tak boleh nak baca turut semata-mata kaedah. Kena tengok hak riwayat mari hak terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bagaimana baca. Sebab kalau tubik dua bacaan boleh kita nak turut bacaan ni kerana riwayat mari dia juga. Baca hak ni baca gini. Boleh. Kalau tak ada riwayat baca lain kena baca tu ni macam sini Ar-Rahmanir Rahim. Tu datang mai lagu tu. Tapi kalau sekira kaedah Ar-Rahmanur Rahim boleh orang ngaji kata khabar mubtada mahzuf. Ar-Rahmanir Rahim maf'ul fi'il mahzuf. Itu kaedah dia panggil. Itu dia. Ada Quran hak datang warid mari Ar-Rahmanir Rahim. Supaya juga alhamdulillah. Ada juga qiraah baca lain pada ni tapi tak kalau qiraah tu yang panggil mutawatirah tak boleh dibacakan. Cuma tahu saja. Seperti ada baca alhamdulillahi rabbil Sengaja tak? Tak salah. Kita mengaji bab dia ada baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kok mana Allah? Dia kata baca la asal kita mengaji la kaedah la haraja bila menja isim zahir kena baca dengan bawah li. Li apa ni lillah. Lepas tu dia baca lu tu kok mana? Dia kata ittiba' dah, turut dah. Alhamdulillah. Dia panggil harakat ittiba'. Ada kaedah tu. Supaya kira kita baca waqala tikhrut. Sekarang kira baca waqala tukhrut. Tu. Tu Quran mengajar baklah belajar bak dia suku pula cara baca tu. Apa ada pula baca gini? Alhamdulillahi. Alhamdulillah pula dah. Kok mana jadi? Dia kata dah turut la. Alhamdulillah. Hak tadi la turut dah. Dulu. Hak ni dah turut la dili. Makna lupa ya. Patut tu dengan kaedah asal tak ada tilik pada lain ke alhamdulillah. Mubtada khabar. Hak lupa mubtada khabar juga tapi ittiba'.
Tak kalau riwayat tu dia panggil qiraah syazah, dia terpencil, dia terganjil, maka haram kita nak baca. Nah. Baik. Arti Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah. Ni tilik pada sifat ni. Tilik pada sifat kemurahan. Allah bersifat dengan rahmat, kemurahan, maka panggilnya Tuhan tu Ar-Rahman. Allah saat ni tu Ar-Rahman, yang amat murah. Bila tafsir amat murah, dia kait di dalam dunia ini. Tu tafsir mari. Lepas tu huraian kemurahan juga banyak dalam Quran. Wa man yuridid dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa-siapa nak kepada balas dunia, kerja rupa gapo nak dunia, kelebihan dunia gapo, dia kata kami beri, tapi di akhirat tak ada habuan. Atau baik kemurahan tu, kemurahan tu. Tengok iblis dia minta nak umur panjang, Tuhan beri. Dia nak tipu anak ada sebulan-bulannya, ikut mu. Tapi aku sedia siada untuk mu, dia orang pengikut mu, aku sediakan dengan kau la amla anna jahannama minka wa man ittaba'aka. Mu dan orang turut mu, aku sedia siada. Tengoknya beri juga, minta nak menyesat pun dia beri. Minta nak umur panjang, beri. Umur panjang bukan nak ibadat, umur panjang nak menyesat. Itu umum, itu kemurahan dia panggil. Maka tu nasihat Allah Ta'ala, nasihat pada kita orang mukmin, fala taghurrannakum billahil ghurur, fala yaghurrannakum billahil ghurur. Hei orang mukmin, jangan tertipu jangan menipu kamu dengan sebab kemurahan Allah tu oleh yang menipu. Tengok orang yang kufur dengan Allah, kejayaan dia, ketinggian dia, kelebih dia, kita pun kita orang mukmin beriman dengan dia, susah hidupnya. Tengok nu kufur, lega hidup, bahasa kenal. Jangan tertipu. Dan ada ayat lain pula di atas, kira kalau aku bimbang, kalau aku tak bimbang, takut kamu ingin sampai jadi sepenuh, aku nak beri kepada orang kufur ikut rumah dia daripada mah. Segalanya nak buat umum senali dengan mah. Tapi kalau kau beri sini, nanti hamba inilah berat. Nak katik pun tu gak, jauh lah. Lepas tu beri tu, berilah kadar-kadar. Tu orangnya dah. Ini nak jaga betul kemurahan Allah. Sebab itulah setengah tafsir katakan, Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, yakni sama ada murah tu bagi segala hambanya. Sama ada hamba tu yang beriman juga yang kufur. Dapat kemurahan. Lagi pula Ar-Rahim, lagi yang amat mengasihani. Amat mengasihani ni khusus bagi hambanya yang mukminin. Betul kata makna Ar-Rahman umum pada makna. Sebab apa? Sebabnya murah ini umum, sama ada hamba yang kufur juga hamba yang beriman, umum. Adapun betul rahim, kasih saya khas bagi orang mukmin saja. Di dalam akhirat. Ini khusus. Maka tandanya saya seorang hamba Allah Taala beri iman tu, beri sabak bagi syurga akhirat. Ni panggil orang dalam kesayangan Allah. Sabit tu bila dalam kesayangan Allah tu lah, bila kecemasan, bila kesusahan apa, kita kena redha lah. Soalan tu dalam jagaan dia dah tu. Kita dah berdoa minta selamat gapo agak selamat tu dah. Dia pandai. Kadang selamat kita dalam uzur. Tak kata kan? Bukan arti kata selamat tu boleh dengan khanak kita berlaku tu selamat. Bukan. Kita minta sudah selamat. Allahumma inni as'aluka salamata wal afwa wal afiyata fid din. Diajar pada kita, ya Allah aku pohonkan kau keselamat, afiat, sihat pada agama dan dunia dan agama. Bila kita tak selamat, serah ke dia. Tiba-tiba uzur, sakit. Gana dak minta selamat, sakit. Ada selamat dalam sakit tu. Betul kita tak erti, kena serah ke dia. Bagi hamba yang mukminin dalam akhirat. Maliki yaumiddin. Sini tu baik dua kiraah ni. Ni kiraah kita ni baca yang ada alif ni. Ni kiraah Asim Kisai.
Dalam qira' ya 7 hak baca dengan maliki yaumiddin. Nah iaitu qiraat Asim, hak kita dak baca riwayat hafaz qiraat Asim. Dan satu lagi qiraat Kisai. Baca gini ni. Dua-dua ni qiraat Kufiyin daripada Kufah. Lepas tu dalam qiraat 10 Yaqub selagi baca maliki yaumiddin. Lepas tu 5 qiraat lagi daripada qiraat 7 qiraat siapa? Nafi', qiraat Madinah. Qiraat Ibni Katsir, qiraat Makki. Qiraat Abu Amrin Al-Basri dan qiraat Hamzah Al-Kufi dan qiraat Ibnu Amir Asy-Syami. 5 ni baca maliki yaumiddin. Baca dengan tak ada alif. Apa ni? Cuba tak datang waris tak alif sebab buai satu huruf Quran tak boleh salah sah. Bila ijma' panjang kita pergi buai satu tak boleh. Baik gugur satu huruf Quran. Tepat ijma' pandak kita pergi baca panjang, nama kita pergi tambah satu huruf Quran. Tak boleh. Di bawah sini ada dua qiraah, dua riwayat mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maliki bila apa huruf tu? Pak. Ma mi alif laka pak. Tapi hak qiraah maliki tak ada alif. Jadi tinggal 3 huruf ya. Lepas tu hidup buang dia tambah dak hak mari daripada asal macam lagu ni. Baik tu boleh tu. Cumanya boleh kata betul salah tu nasbah orang baca tu nak baca qiraah mana. Kita nak baca dengan qiraah Asim riwayat apa kita dah baca. Dia baca dengan maliki yaumiddin tu kata salah. Baca itu salah. Han dengar ke dak baca? Mu nak baca qiraah mana tadi? Qiraah Asim. Salah tu baca gitu. Kena baca maliki. Saya nak mengaji qiraah Nafi' masalah. Riwayat waras tak apa maliki ya masalah betul kalau kita baca maliki nak salah pula itu dah supaya itulah kalau kita mengaji fiqh apa tu itu dia fiqh apa tu baca kata semaya tu mazhab Syafi'i tak aja bismillah tak boleh tak sah lu hukum tapi kita semaya dengan mazhab Maliki masalah tak apa. Tak sunat baca bismillah dia. Tu sebab dia kata kita kecek kena tah cara dia. Baru tak ada apa-apa. Nah. Tuhan yang memiliki balasan. Ini jumlah tu maliki yaumiddin. Ialah Tuhan yang memiliki, yang mempunyai hari balas. Apa tu? Bila dak kecek tetap apa? Bila dok kecek tentang syurga, tentang nikmat syurga, tentang apa? Tu masa dalam Ar-Rahman. Bila dok kecek hak azab, apa nama masa dalam Ar-Rahim. Bila dok kecek hak akhirat, kita ni ada akhirat akan hidup balik. Adanya apa dia periksa amal, adanya hisab amal, adanya titiyah, ada semua masa dalam Maliki Yaumiddin. Masa itu. Sebab Tuhan cerita kata dia Tuhan yang memiliki hari balasan. Din makna jaza. Tuhan yang memiliki hari balasan. Jadi hari balasan siapa Tuhan? Dia je. Dia je yang memiliki. Apa dia hari balasan? Iaitu tafsir semula. Iaitu hari balasan kena ke hari kiamat. Jadi hari kiamat nama dia banyak pula dah. Apa nama Tuhan tadi? Jadi hak kita dah masyhurnya hari kiamat. Tahu tak? Siapa apa hari kiamat? Kiamat mari daripada qama yaqumu kita duduk ini. Bangun. Atau kiam berdiri. Okay? Bila ditiup sangka kala yang kedua, bakit habis. Kalau duduk dalam kubur mana tak akan bakit kelih habis. Hak mati di mana-mana pun tak berkubur pun akan bakit. Bila bakit, bukan bakit tu. Jaga pak kena bangun. Itu banyak qiyam. Tu panggil qiyam, lepas tu masuk tak kiamat. Maka kita masuk kiamat. Hari kiamat juga tengok sini panggil Yaumiddin. Apa? Hari kiamat ada padanya balas. Panggil Yaumiddin hari kiamat ni tu. Dan hari kiamat pula nama dia Sa'ah.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka itu tanya mu Muhammad tentang saah. Bila kau nak pelabuhnya, nak pelabuh bila? Apa saah? Kiamat juga panggil saah. Sebab apa panggil saah? Saah ni saatan satu tah winati dia. Nak ayat atas nah, hari kiamat dia berlaku dengan cepat sekaligus. Panggil saah. Dan hari kiamat juga panggil apa lagi? Yaumul jam, yaumut taghabun, hari zuhir kerugian. Hari kiamat panggil yaumut tanad, hari nak besar sekali. Nak. Tak dipanggil nak. Lagi kena. Saya panggil nak. Anak. Telat nat. Nah itu kan? Kita panggil nak, lagi kena. Arab nad. Tanad. Apa tak nak? Mari daripada nidak ni panggil memanggil. Tengok dia nak ke mana? Bagi lagi lalu kata. Tak payah. Mai ikan sekilo ni segar-segar panggil. Oh ni kata ni wah pauh ni. Wah pauh ni molek ni mani-mani ni. Murah-murah ni. Gikok kain tak payah ni kain molek ni kain pelekak. Piyah ni molek ni baju tu. Hok ni panggil. Oh lenak. Laung melaung tu panggil tanad, laung melaung. Maka Tuhan panggil juga pada hari kiamat yaumut tanad. Yaumul jam. Apa yaumul jam? Hari akan himpung semua-semua. Banyak nama beratus-ratus. Dah? Gitu. Tilik pada apa yang terjadi pada hari itu panggil tu. Sini panggil yaumuddin, hari balas. Kerana sebab apa? Allah lah yang memilih. Kerana tiada memilih padanya pada hari kiamat malaikat Allah semata-mata. Tak ada yang lain milik dah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dah hari tu je panggil hari yauma yafirrul mar. Yaumul firar, hari lari. Apa hari lari? Suami isteri lari tak setemu. Takutnya dakwa. Cuba orang kat hutan, temu dengan tuan tepat tak setemu. Takut minta hutan. Suami isteri lari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara lari, dua beradik lari, takutnya dakwa. Mana hak aku? Wa ummihi wa abi, antara ibu, temu dengan ibu lari, temu dengan bapa, wa abi lari. Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Antara suami isteri lari je liar. Antara apa dengan anak lari je liar. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari sya'an, hari yang masing-masing sibuk menghamu aku ada. Allah. Tu nama bagi kiamat semua tu. Dan adapun pada dunia, maka pada zahir, ni zahir bagi kita ada memiliki raja-raja ke atas dunia nak. Kek sekarang ni milik raja ni meretah. Kek sekarang ni pergi kat negeri ni raja ni meretah. Mereka pun pula ni dalam kek tak nabai ni. Ni kek tak menen ni, kek nayuk ni, kek tak iman ni. Apa rumah kita pula? Tanah berapa rah ni, kek ni rumah tanah kita. Jadi panggil milik. Tak ada punya panggil milik Tuhan. Itu dah. Ada berubuk pun ni. Mana kata kek sekarang ni, Tapi bila klik pada hakikat, hak siapa sungguhnya? Rabbil alamin, dia nu tuai hak sungguh. Sebab itulah berjual beli wisah apa-apa itu ni nak ambil, jangan jalan batil, jangan tipu menipu, jangan belak berkekok. Akan disoal hari akhirat akan balas akan tanya Allah. Tu di dunia zahir lah ada milik raja-raja. Maka pada hakikatnya hak yang sebenar pada nafsil amri tiada yang memiliki dunia baik dan akhirat baik malaikat Allah semata-mata. Klik pada Rabbil alamin sani. Alamin ala dunia ala akhirat dia berlaku ada. Hani kita yang mukmin nak suruh peringat semua, duk peringat semua ni dia. Tu dia. Seolah lain kita bawa motor kereta kat belakang ingat-ingat lembu depan. Ingat-ingat ramai ni. Memang budak duk main depan. Ada peringat semua. Ni kita hidup dan dunia kena ada peringat ini.
Ani bila kita mendengar hadis, dengar ayat, dengar Quran, dengar nasihat, seolah dia peringat. Terlupa kita teringat, nampaknya cukup setakat tu dulu. Klik pada iltifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam.